Ilmu hadis adalah salah satu ilmu yang unik dan juga penting dalam agama Islam, sebab dengan ilmu itulah kita dapat menentukan sama ada hadis itu sahih, dhaif ataupun maudhu. Kalau ada hadis tu dia tak bersanad sampai ke Rasulullah SAW, maka dia bergelar athar. Dan athar pun ada yang sahih, ada yang dhaif, ada juga yang maudhu. Untuk sesebuah hadis itu mendapat gelaran hadis sahih, dia harus melepasi beberapa ujian dahulu. Jika tidak melepasi ujian tersebut, maka hadis itu ditolak ataupun kita sebutkan saja sebagai dhaif, hadis lemah. Seorang itu dia tak boleh mengambil kata-kata daripada siapa-siapa, kemudian dia berkata itu adalah hadis Rasul, kemudian dia pun menyebarkan kepada orang ramai. Dia tak semudah itu. Hadis itu perlu diuji dahulu. Kalau dia tak lepas ujian tu, maka hadis itu akan ditolak secara mentah-mentah. Para ulama memberikan 5 syarat hadis sahih yang perlu dilepasi untuk menentukan derajat hadis tersebut. 3 syarat di dalam sanad dan 2 syarat di dalam matan. Sanad adalah rantai periwayatan hadis. Matan adalah isi hadis. Contohnya, ketua kampung kita suka nasi goreng. Jadi itu adalah matan. Adalah matan. Syarat pertama, sanad. Orang yang meriwayatkan hadis tu mestilah orang yang terpercaya, orang yang jujur, orang yang baik. Bahkan dia tak boleh menipu kepada haiwan. Sebab ada seorang pemurid ni, ketika dia nak mengambil hadis tu, dia sanggup berjalan jauh beratus batu. Kemudian apabila dia bertemu dengan guru hadis tersebut, dia ternampak guru hadis tu menipu seekor ayam. Jadi dia pun mengambil keputusan untuk tak ambil hadis pada orang tu. Sebab kalau dia boleh menipu haiwan, bermaksud dia boleh menipu manusia dan memalsukan hadis. Syarat sanad yang kedua, perawi hadis itu perlulah bertemu langsung dengan dengan guru hadis tersebut. Contohnya Ali, dia mengambil hadis daripada Abu mengambil hadis daripada Sulaiman, dan Sulaiman mengambil hadis daripada Jamal. Dan itulah syarat yang kedua. Kalau ada kemungkinan bahawa Ali ni dia tak pernah bertemu dengan Abu, dan Abu tidak pernah berjumpa dengan Sulaiman, dan Sulaiman tidak pernah bertemu dengan Jamal, orang yang meriwayatkan hadis tu mestilah dia mempunyai ingatan yang kuat. Contohnya, Imam Al-Bukhari hafal 100,000 hadis sahih dan juga 200,000 hadis tidak sahih. Imam Al-Bukhari juga hafal biodata setiap perawi tu. Contohnya, tempat dia lahir, tempat dia tinggal, tempat dia belajar. Selain itu juga, Imam Ahmad hafal 1 juta hadis. Tak kira lah sama ada hadis tu sahih, dhaif ataupun maudhu. Dan sudah tentulah ini bukan hanya satu klaim ataupun dia main cakap je yang dia hafal 1 juta hadis. Mereka telah pun diuji dengan ulama-ulama yang sezaman mereka, dan memang betul lah mereka mempunyai otak yang cerdas dan juga mampu menghafal beratus ribu hadis. Isi hadis tu ataupun matan hadis tu dia mestilah dia tak berkontradiksi antara satu hadis dengan hadis yang lain. Para ulama akan melihat sanad hadis tu, yang mana sanad hadis tu yang lagi kuat, maka mereka akan mengambil hadis yang sanad dia kuat tu sebagai sahih, dan hadis yang sanad dia tak kuat tu sebagai hadis dhaif ataupun hadis lemah. Isi hadis tu mestilah masuk akal. Contoh, ada satu hadis ni daripada satu kitab Sunan Ibnu Majah, yang di mana menerangkan tentang ada ayat hukum rajam yang telah pun dimakan oleh burung-burung, dan juga
tentang perintah menyusui lelaki dewasa sebanyak 10 kali. Tak logik kan? Kenapa nak menyusui lelaki dewasa sebanyak 10 kali? Jadi hadis ini ditolak, aka dhaif. Hadis ini juga ditolak sebab ada seorang rawi yang dia dihakimi sebagai mudallis. Apa itu mudallis? Anda baca sendiri. Dan siapa nama perawi yang mudallis tu? Nama dia adalah Muhammad bin Ishaq. Jadi itu adalah 5 syarat sahih hadis. Jika satu hadis tu dia tak lulus kelima-lima ni, maka hadis itu ditolak, sama ada dia maudhu' ataupun dhaif. Jadi itulah sedikit perkongsian daripada saya hari ini. Terima kasih kerana menonton. Wallahualam. Assalamualaikum. فمضيت إلى حفظ السور كي أقطف من خير الدرر فالآي ضياء في صدري يزداد على الظلمة ألقا غصت بها في بحر حاني ما بين أسام ومعاني أزداد برب الرحمن ثقة عملا حبا شوقا وبه في السيرة ما يشهد من نهج المختار محمد.